wa kana la yara ru'yan illa ja'at mislu falaki subhi summa hubbiba ilaihi al-khala'u wa kana yakhlu bi ghari hira'a fayatahannasu fihi layali zawadil adadi qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwada lidhalika summa yarji'u ila Khadijah summa yarji'u ila Khadijata wa yatazawwada summa yarji'u ila Khadijata wa yatazawwada bimithliha hatta ja'ahu al-haq wa huwa fi ghari Hira. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau berkata, wahyu pertama yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah berupa ru'ya salihah. Ru'ya salihah ini adalah mimpi yang benar. Di dalam tidurnya baginda tidak melihat mimpi tersebut kecuali ia datang seperti munculnya keheningan subuh. Jadi dalam mimpi Nabi merasakan bahawa ia seperti pada waktu subuh. Setelah itu baginda gemar bersunyi diri. Selepas daripada datangnya mimpi yang benar ini, Nabi pun suka bersunyi diri. Baginda bersunyi diri di dalam gua Hira dan beribadat di dalamnya beberapa malam. Jadi Nabi pun bersunyi dan juga beribadat untuk beberapa malam, iaitu sebelum baginda kembali merindui keluarganya dan sebelum Nabi ini berjumpa dengan keluarganya. Jadi Nabi telah duduk di gua Hira beberapa malam. Untuk tujuan tersebut, baginda berbekal dengan sedikit bekalan. Kemudian setelah beberapa hari baginda berada di sana, baginda kembali kepada Khadijah radhiyallahu anha, yakni isteri Rasulullah, dan berbekal seperti itu juga. Jadi Khadijah tugasnya membuat bekalan untuk Nabi. Buat bekal supaya Nabi nanti bertahannus ataupun berkhalwah, bersunyi-sunyian dengan Allah dalam keadaan Nabi ada bekalan makanan. Maka seperti itu jugalah, begitulah keadaan Nabi sehingga datangnya kebenaran, yakni datangnya wahyu daripada Allah melalui malaikat Jibril sedang baginda berada di gua Hira, yakni di dalam gua tersebut. Jadi ini dalil yang mengatakan Nabi ini berkhalwah. Maka berdasarkan kepada hadis ini, ada ulama mengatakan jalan mendatangkan Allah permulaannya khalwah. Kerana mengambil dalil Nabi SAW mendapat kebenaran wahyu yang pertama melalui khalwah. Maka ada ulama berpendapat demikian. Maka di sini menunjukkan bahawa Nabi SAW sebelumnya Nabi berkhalwah, Nabi didatangi mimpi. Mimpi yang mana ada cahaya pada waktu itu, waktu Nabi bermimpi, dan waktu itu seolah-olah waktu subuh. Maka keluar cahaya, Nabi telah melihat satu cahaya pada waktu subuh. Dan selepas daripada itu, mulalah Nabi suka bersunyi-sunyian. Nabi pun mula berkhalwah, ataupun dipanggil bertahannus. Nabi duduk situ beberapa hari. Kemudian Nabi pun berulang alik di samping Siti Khadijah menyediakan makanan untuk Nabi, sehinggalah datang wahyu yang pertama, yakni datangnya malaikat Jibril alaihissalam dengan mendatangkan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan engkau yang telah menjadikan engkau. Ketika Nabi memikir manakah Tuhan yang sebenar, bagaimanakah mendapat agama yang sebenar, maka macam-macam Nabi fikir. Lalu ulama berpendapat ada dua. Pendapat pertama mengatakan Nabi itu dia ini berkhalwah dan bertafakur. Maka dalam Nabi khalwah, Nabi bertafakur. Pendapat kedua, Nabi berkhalwah dan berzikir. Oleh kerana Nabi mencari Allah, lalu Nabi sebut Allah, 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 sehingga datang wahyu. Kerana orang-orang jahiliyah pun, kalau dia ada apa-apa, dia bersumpah dengan nama Allah. Dan Nabi SAW, Allah Ta'ala pelihara baginda daripada Nabi kecil sampai kepada Nabi dilantik jadi Rasul. Nabi adalah orang yang tidak pernah bersumpah dengan patung berhala. Kalau orang lain demi Lata dan Uzza,
Maknanya mereka sumpah dengan nama patung berhala, tapi Nabi masa kecil lagi. Orang tidak pernah dengar Nabi bersumpah dengan patung-patung berhala, tapi Nabi masa kecil lagi sudah bersumpah dengan nama Allah. Dan Nabi selalu sebut nama Allah. Maka dua pendapat. Ada ulama mengatakan, pendapat pertama, Nabi duduk di Gua Hira dalam keadaan Nabi berkhalwah dan bertafakur. Maknanya memikirkan sesuatu. Dan pendapat kedua mengatakan bahawa Nabi berkhalwah dan berzikir, dengan memperbanyakkan berzikir, menyebut nama Allah. Antara dua pendapat ini, pendapat yang kedua, yakni Nabi berkhalwah dan berzikir itulah yang lebih dipegang oleh ulama-ulama Sufiyah. Lalu Ibnu Abi Jamrah rahimahullahu ta'ala menyebut di dalam syarahnya terhadap hadis ini, katanya, di dalam hadis ini terdapat dalil bahawa khalwah itu mampu menolong seseorang insan untuk melakukan ibadat serta mengelokkan agamanya. Maka ini dalil di antara kita nak elok amal ibadat kita, kita banyakkan berkhalwah. Kerana kalau kita banyak berkhalwah, kita kurang disibukkan. Kalau kita banyak bergaul, maka banyak benda yang menyibukkan kita. Tapi kalau kita banyak berkhalwah, maka kuranglah perkara yang menyibukkan kita, kecuali hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa ini dalil orang yang banyak berkhalwah ini boleh menolong seorang itu mudah ataupun kuat dalam melakukan ibadat dan serta mengelokkan agamanya, menyebabkan agamanya semakin baik. Kerana apabila dia berkhalwah, bermakna dia bersama Allah. Kalau dia tidak berkhalwah, dia berkawan dengan orang ramai, makna dia bersama dengan makhluk. Manakah yang paling baik? Bersama dengan Allah ataupun bersama dengan makhluk? Berkhalwah bersama dengan Allah, bergaul bersama dengan makhluk. Maknanya, maka sebab itulah dikatakan bahawa orang yang beruzlah, orang yang berkhalwah, orang yang bertahanus, mengasingkan diri pada orang lain ini, dia cepat dapat dibersihkan hatinya. Ini kerana Nabi SAW sendiri setelah baginda beruzlah daripada manusia dan bersunyi diri, lepas Nabi uzlah, Nabi bersunyi diri, tak bergaul dengan orang lain, maka baginda didatangi oleh kebaikan yang agung. Dengan sebab itu lalu datanglah malaikat Jibril. Sebab itu dikatakan orang yang berkhalwah ini, yang pertama Allah Ta'ala hidupkan hatinya jadi ingat Allah. Kita ni payah nak ingat Allah sebab kita banyak bergaul, kita bercakap cakap sini, jumpa orang ni, cakap ni, daripada pagi dia tak jumpa orang, tak sah. Lalu kita mesti jumpa orang, lepas tu bergaul, lepas tu banyak bercakap. Jadi banyak mengganggu kita yang menyebabkan jadi kita lupa pada Allah. Tapi bila orang berkhalwah, yang pertama mencepatkan dia ingat kepada Allah. Yang kedua, dapat membersihkan hati-hati dia, hati dia bersih. Orang dia khalwah, takkan nak asal deki orang dah, tak ada orang dah. Orang pun dah asal deki ke dia. Jadi tak ada benda. Dan dia berkhalwah dia dengan Allah saja. Dia nak riak apa? Dia khalwah ni dengan Allah. Orang tak khalwah tapi patah seorang diri, orang tengok. Maknanya 4 orang lalu-lalang duduk kat pasar minggu, tepi duduk apa khalwah. Orang khalwah depan orang ramai tu. Sebut khalwah ni bersunyi-sunyian dah. Maknanya bersunyi-sunyi dah, tak nak bergaul dengan orang ramai dah. Jadi sebab itu bila kita tak bergaul dengan orang ramai, hati jadi bersih. Kita nak dengki apa, orang nak dengki apa kita, kita pun tak dengki orang, orang pun tak dengki kita. Sebab itu di jalan khalwah ni kita dapat bersihkan hati kita dengannya. Maka dikatakan bila seorang itu berkhalwah, yang ketiga, bila khalwah ini akan menajamkan apa dia panggil mata hati ataupun fikiran dia. Fikiran jadi tajam kerana dia duduk dengan Allah, terpancar. Saya jumpa seorang baru ni, saya tak tahulah. Dia ni orang banyak membaca. Lalu membaca, dia banyak orang dia boleh bahasa Urdu. Dia memanglah dia memang keturunan daripada sana. Memang keturunan sana. Dia India, nak kata India Muslim pun tidak Muslim lah, Melayu Muslim lah. Tapi keturunan India, boleh baca kitab Urdu. Lepas tu dia mengkaji banyak agama-agama. Dia beritahu, dia kata saya jumpa orang Buddha, dia tanya Buddha ni tahu tak Buddha ni? Siapa nama sebenar Buddha tadi? Dia sebut nama, saya pun tak ingatlah nama orang Buddha. Buddha itu dia kata dia ini orang yang bertapa. Bila dia bertapa, berkhalwah ni maknanya dia duduk di satu tempat beberapa tahun.
sehingga kan bila dia keluar saja banyak magic Allah Taala beri pada dia. Banyak kehebatan. Keajaiban. Mana kehebatan. Jadi bila dia tengok apa saja yang nak jadi, orang sakit jumpa dia sembuh. Maknanya. Dan dia boleh berobat. Orang tak ada duit boleh bagi duit. Jadi banyak kelebihan yang dia dapat. Lalu orang anggap dia Tuhan. Asal daripada mana? Asal daripada orang yang berkhalwah. Asal daripada orang yang bertapa. Oh begitu, kita pun dapatlah ilmu. Begitu asalnya. Dia kata betul. Dia kata sehingga kan orang jadikan dia ni dapat kuasa lebih. Dan dia ini hanya berkhalwah, banyakkan berkhalwah saja. Duduk bersunyi-sunyian dia. Lalu dikatakan bahawa orang yang bersunyi-sunyian ini Allah Taala tajamkan mata hati dan fikiran dia. Jadi hebat. Dan dikatakan bila orang berkhalwah ini terbuka pintu-pintu ilmu. Sebab dikatakan orang yang berkhalwah dia mendapat ilmu daripada Allah. Orang yang tidak berkhalwah bergaul dengan orang ramai mendapat ilmu daripada orang-orang. Maknanya cepat terbuka. Tapi walaupun dia berkhalwah ini maknanya mesti ada bimbingan guru agar bila berlaku lintasan hati dan sebagainya ketika berkhalwah agar dia tidak tertipu daya dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepadanya apabila dia melakukan khalwah tadi. Maka dikatakan di sini ini kerana Nabi SAW sendiri setelah baginda beruzlah daripada manusia dan bersunyi diri, baginda didatangi oleh kebaikan yang agung. Lalu datang kebaikan, banyak kebaikan-kebaikan. Dikatakan uzlah ini menghasilkan futuh. Apa makna futuh? Pembukaan rahsia-rahsia Allah. Sama ada dapat kasyaf, rahsia-rahsia Allah tu sama ada terdiri daripada kasyaf ataupun terdiri daripada ilmu laduni dan seumpama dengannya. Setiap individu yang melakukannya pasti akan didatangi oleh kebaikan. Kalau orang beruzlah pasti akan dapat kebaikan. Sebab itulah dalam bentuk tabiah, ulama-ulama sufiah, syekh-syekh yang sufi, dia nak uzlah, dia nak tabiah anak murid dia. Lalu dia nak tabiah dinamakan sulu. Sulu tu sujanya nak tabiah, nak ajar. Maka dia dinamakan sulu, dia akan masukkan anak murid dia. Ada 3 hari, ada 1 minggu, ada 40 hari. Dia pun duduk bersama dengan dia 3 hari 3 malam sebagai contoh. Jadi bila 3 hari 3 malam, masa dia duduk bersuluk tadi, itu tabiah guru dia tadi. Nak ajar. Sebab kalau tidak kita tak berkhalwah, kita tidak mengasingkan diri pada Allah. Lalu dia ajar. Ketika duduk dengan dia tu 3 hari 3 malam, 7 hari ataupun seminggu, sebulan, atas syekh tadi nak tak berapa hari, maka dia ajar. Yang pertama banyakkan zikir. Yang kedua kurangkan makan. Yang ketiga kurangkan tidur. Kerana dalam suluk itu macam ke tahajud tu seolah-olah macam wajib. Maknanya diperintahkan tahajud mesti buat. Jadi kurangkan tidur. Jadi kurang makan, kurang minum, kurang tidur. Jadi bila banyak zikir kurang cakap. Dia latih macam tu mujahadah. Sehingga kan tujuan dia apa? Nak melakukan pembersihan. Maka siapa yang buat macam ni pasti akan dapat kebaikan. Akan rasa kesan dia. Berbeza. Kadang-kadang kita belajar kuliah ilmu, maknanya macam-macam ustaz, macam-macam ilmu kita belajar. Kadang-kadang rasa dalam rohani kita ni kadang-kadang masih kosong, jiwa kosong lagi. Peningkatan iman kita pun kurang lagi. Kadang-kadang tak jadi apa-apa. Tapi melalui guru tasawuf ataupun syekh-syekh sufi yang dia mentabiah anak murid dia dengan jalan khalwah. Maknanya tapi jalan khalwah mungkinlah sekarang ini guru tak suruhlah kamu duduk dekat bukit besar seorang, dekat bukit kecil seorang, pergi ke apa ni, tak begitu. Maknanya tapi nak beritahu khalwah ni yang paling penting asingkan diri dengan orang dengan tujuan untuk dekatkan diri dengan Allah. Ini dia khalwah. Ini dia khalwah. Asingkan diri dengan orang, tujuan dia untuk mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Siapa yang buat macam ini, dia akan dapat kebaikan. Jadi bila dia duduk seorang diri nak dekatkan diri dengan Allah, masa itu dia kena isi apa masa khalwah? Kalau Nabi bertafakur, tengah pendapat ada bertafakur, tengah pendapat kata zikir, maka zikir dan tafakur jangan ditinggalkan.
dalam berkhalwah. Maka ketika berkhalwah, banyakkan zikir, banyakkan bertafakur. Bila bertafakur, fikir tentang asal kita daripada alam roh dan sebagainya. Fikir tentang tujuan kita hidup. Fikir tentang dosa-dosa kita. Fikir tentang amalan kita bawa. Fikir lepas pada kehidupan kita, lepas kematian. Berfikir, mari tafakur. Tafakur kepada Allah Ta'ala. Maka ini sehingga kan Allah Ta'ala akan beri kebaikan bagi orang yang melakukan perbuatan ini, tetapi menurut kadar yang ditentukan untuk dirinya daripada makam-makam wilayah ataupun kewalian. Tengok atas orang lah. Ada orang je duduk 3 hari, dia berzikir, dia duduk 3 hari, terus Allah Ta'ala buka hati dia. Jadi orang yang banyak menangis. Banyak menangis, ingat pada Allah, berubah sekelip mata. Bukan senang kita nak berubah, ramai mana orang nak berubah. Penyanyi-penyanyi ramai nak berubah, tapi tak berubah. Mana pelakon-pelakon pun ramai nak berubah, tapi tak berubah. Bahkan pendakwa sendiri pun kena berubah. Tak boleh, takat lama tak boleh, kena berubah juga. Tu pun ada juga tidak berubah. Pelajar-pelajar sendiri pun nak berubah, pun tidak berubah. Berubah dari segi hati kita. Biar ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi sekarang ini, untuk mendapat kebaikan, maka dia ajar dengan berkhalwah. Ada setengah itu setengah-setengah dia lakukan khalwah ini ketika di bulan Ramadan. Lalu Nabi SAW ketika bulan Ramadan, dia akan ikat perut dia. Dia jangan salah faham, nanti ambil tali ikat lah. Masuk ikat perut dia, maknanya Nabi sudah kurang makan dan kurang tidur. Dan Nabi akan tinggalkan isterinya dan duduk beriktikaf. Lalu ada ulama mengatakan iktikaf itu khalwah lah. Maknanya duduk di dalam masjid, dan pada 1 Ramadan duduk dalam masjid, balik-balik malam raya. Balik-balik malam raya, maknanya dah habis masa siang malam itu beriktikaf di dalam masjid. Maka itu pun satu bentuk khalwah. Ada ulama mengatakan mesti manusia itu khalwah. Kalau tidak khalwah, masakan dia mendapat kebaikan. Macam mana nak dapat kebaikan? Kerana Nabi telah tunjuk khalwah. Khalwah yang pertama Nabi tunjuk, Nabi berkhalwah di Gua Hira. Itu peringkat awal-awal. Kemudian Nabi khalwah lagi dengan melalui beriktikaf di dalam masjid. Lalu ulama mengatakan iktikaf dalam masjid itu pun salah satu daripada jalan berkhalwah. Kerana yang dikehendaki khalwah, apa makna khalwah? Bersunyi-sunyian. Tapi jangan salah faham, ada orang berkhalwah sunyi-sunyian antara dia dengan seorang wanita sahaja. Itu bukan khalwah, itu berkhalwat. Itu tak boleh. Ini memang kena tangkap ini, berkhalwat tak boleh. Yang dikehendaki berkhalwah sebenarnya bersunyi-sunyian. Bersunyi-sunyian ini dengan Allah Ta'ala saja. Tujuan bersunyi-sunyi untuk melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka hadis tersebut juga mengandungi dalil bahawa perkara aula, yakni perkara yang paling utama bagi ahli bidayah, yakni ahli yang mula-mula nak masuk bidang tasawuf ataupun permulaan ahli sufi, orang yang salik kepada Allah, peringkat awal orang yang salik kepada Allah Ta'ala, permulaan dia ialah berkhalwah dan beruzlah, yakni mengasingkan diri. Kerana Nabi SAW sendiri pada permulaannya telah bersunyi diri ataupun berkhalwah bersama diri baginda SAW sendiri. Maka ulama mengatakan jalan yang pertama sekali adalah jalan berkhalwah, yakni mengasingkan diri kepada Allah. Sebab itulah diadakan madrasah-madrasah, diadakan madrasah-madrasah ataupun ribat-ribat ataupun pondok-pondok. Kadang dia ambil. Sebab tu ribat ini, madrasah, pondok, dia tak boleh berulang. Kalau berulang dia tak ada tabiah. Ramai yang datang minta, boleh tak saya nak hantar anak saya supaya anak saya boleh berulang? Tak boleh. Mak ayah boleh berulang, nak mari belajar boleh berulang, anak tak boleh. Kalau nak jadi pelajar. Sebab apa? Orang-orang dulu dia tabiah maknanya nak didik tu dia nak ajar khalwah, beruzlah. Yang pertama, biar dia jauhkan, asingkan diri dengan siapa? Dengan kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia yang duduk di kampung, yang boleh mengganggu dia tu, ataupun yang tidak mengajak dia beribadat. Sekarang ni dia belajar masuk di madrasah, ribat-ribat ataupun pondok-pondok untuk apa? Untuk tabiah.
Jadi untuk nak tarbiyah ni, sama ada nak tarbiyah akhlak dia ataupun nak memberi ilmu. Ada satu pondok hanya beri ilmu saja, baca kitab, baca kitab, baca kitab, baca kitab, 1 tahun 30 buah kitab habis. Mana siang malam, siang malam, siang malam. Ada satu pondok itu dia tarbiyah saja, pergi duduk qasidah sikit, qasidah sikit. Tak ada benda, tak ada apa saja. Itu pasal nak tarbiyah itu je, ilmu tak ada. Ada setengahnya dia ada ilmu, dia ada tarbiyah. Mana amalan rohani pun dia ada, lepas tu amalan yang sahih pun ada bagi sebenarnya. Maka jalan yang pertama nak jadi orang tu jadi baik, di antaranya nak tarbiyahnya, maka diletakkan di satu tempat. Maka asingkan dia, mula-mula asingkan dia dengan orang luar. Sebab itu dia antara mungkinlah sekarang ini orang buat pondok di ujung-ujung kapung, dalam hutan, boleh jadi untuk uzlah, boleh jadi. Jadi duduk itu asingkan dia daripada sahabat-sahabat dia yang dulu duduk di madrasah. Bila duduk di madrasah tak boleh ulang alik. Tak boleh. Duduk di situ. Kerana uzlah ini nak asingkan diri duduk dengan Allah, dan pegang awal duduk di dalam keadaan suasana yang baik. Biasa sana yang baik, yang duduk dengan orang yang berjemaah belaka, orang yang baca Quran ramai-ramai, orang yang belajar ilmu ramai-ramai. Ini nak latih. Lepas daripada itu duduk sama-sama tu, lepas tu peringkat pula duduk keseorangan pula antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak membersihkan hati. Lalu dikatakan Nabi pun peringkat awal begitu juga, bersunyi diri dan berkhalwah, tidak bercampur dengan orang. Dan di sana juga terdapat dalil bahawa permulaan adalah tidak sama dengan penghujung. Kerana wahyu pertama yang datang semasa perkhabaran tentang kenabian baginda adalah melalui mimpi ataupun permulaan tidak sama dengan akhir. Dia tidaklah bermula dengan uzlah sampai ke terus, tidak. Dan banyak kita membaca kisah-kisah ulama-ulama dahulu, baik kita katakan Imam Junaid Baghdadi. Imam Junaid Baghdadi itu dikatakan dia telah beruzlah, kalau tak silap saya, lebih kurang 10 tahun. 10 tahun tak campur dengan orang. Lepas pada itu baru turun pada masyarakat, barulah masyarakat berubah. Imam Al-Ghazali itu, sebab Imam Al-Ghazali ni dia masuk pada masyarakat dulu. Bila masuk pada masyarakat dulu, sehingga kan dia menjadi pensyarah di Universiti Nizamiyah, di Jamiah Nizamiyah. Kemudian pernah menjadi mufti kalau tak silapnya, ataupun telah menjadi orang-orang besar dalam jawatan-jawatan tinggi, sehinggalah masyhur namanya hebat. Lalulah dia pun baru masuk bidang tasawuf. Bila masuk bidang tasawuf, Imam Al-Ghazali berkhalwah lebih kurang dalam 2 tahun kalau tak silapnya. Dalam khalwahnya dia telah mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Maka banyak ulama-ulama dahulu, mereka yang terdiri daripada ad-da'i ila Allah, ad-du'atu ila Allah, pendakwah-pendakwah pada Allah, dan terdiri pada ulama-ulama sufiyah, ulama-ulama sufi. Mereka itu mulakan diri dengan jalan khalwah. Sebab itu kita ni kalau boleh, sudah perlunya kita kurangkan duduk dengan orang, dan kita perlu asingkan diri. Banyak-banyakkan duduk di rumah. Jadi bila banyakkan duduk di rumah, isikan dalam rumah kita itu dengan apa? Dengan amalan-amalan yang baik. Kerana tujuan bersunyi ni nak tumpu kita dengan Allah. Tapi tak ada manfaat kalau kita bersunyi di rumah. Saya malah bergaul dengan orang, saya nak duduk satu bilik je, tapi dalam bilik tu macam-macam ada, komputer ada, TV ada, CD ada, deck ada, maknanya ada. Akhir kali habiskan masa begitu. Itu tidak ada manfaat. Kerana tujuan bersunyi-sunyian untuk menumpukan ibadat kepada Allah, direct kepada Allah Ta'ala. Ini tujuan dia. Maka dikatakan di sini jalan permulaan khalwah, kata setengah ulama. Beruzlah, duduk begitu, itu permulaan. Tetapi tidaklah bermakna permulaan begitu, akhir pun begitu. Tidak. Ada bermula dengan khalwah, berakhir dengan dakwah. Mula dengan khalwah, kemudian akhir dengan dakwah. Lalu dikatakan darjat dan kelebihan baginda sentiasa meningkat, sehinggalah malaikat mendatangi baginda untuk menyampaikan wahyu semasa yaqazah ataupun jaga. Yaqazah dengan erti lain jaga, yang kadang sedar. Dulu Nabi mula-mula bertafakur ataupun berzikir, maknanya berkhalwah. Khalwah nak dapat kebaikan tu melalui mana? Melalui mimpi dulu. Lepas daripada mimpi, berkhalwah.
Lepas pada berkhalwah baru datang wahyu. Wahyu pula datang. Maknanya apa? Maknanya kebenaran itu akan datang melalui kita banyak asingkan diri. Seorang pula datang jumpa saya. Dia kata, macam mana ustaz? Kita ni nak jadi orang baik. Kita nak sembahyang, tahajud, kita nak banyak baca Quran, kita nak tu, tapi tak berjaya. Nak jadi orang baik. Maknanya kalau bacakan tentang fadilah amal, baca dah fadilah amal, tapi tak mampu juga nak buat. Nak jadi orang baik, tapi tak boleh. Kenapa kita tak boleh jadi gitu? Tak boleh jadi orang baik. Maka kita tanya dia, kita kata, selama ini macam mana dengan pergaulan kita? Kalau kita nak datang pada Allah, kita kena tinggal yang lain. Betul sampai pada Allah. Ni kita nak pergi kat Allah, tapi kat lain pun kita nak pergi juga, tak boleh. Kita kena tinggal dulu yang lain. Tinggalkan asing dulu yang lain. Duduk di tempat yang baik, banyakkan kita ni duduk dengan Allah, barulah mudah. Tapi kalau kita kata kita nak duduk dengan Allah, tapi kita masih lagi bergaul, bercampur dengan orang-orang yang melalaikan kita, sampai bila pun kita tak sampai pada Tuhan. Maka jalan dia mesti jalan mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi sendiri pun mula mimpi je. Bermula dengan mimpi je. Nabi ni mimpi dulu sebenarnya. Mimpi dah cahaya pagi nampak. Lepas tu subuh nampak ada cahaya. Nabi bangun pada tidur. Lepas tu Nabi pun nak bersunyi lah, malah bergaul dengan orang lah. Duduk saja. Duduk dalam gua. Lepas duduk dalam gua, selama beberapa lama baru datang wahyu. Kebenaran itu datang selepas daripada khalwah. Maka dikatakan bahawa baginda sentiasa meningkat sehinggalah ia diumpamakan seperti jarak dua hujung busur panah ataupun lebih dekat lagi. Jadi nak beritahu, nak khabar ni, Nabi ni akan meningkat. Dia punya kedudukan meningkat dengan dia berkhalwah. Jadi kita pun boleh meningkat melalui khalwah. Kurangkan bergaul, banyakkan berzikir, insya-Allah akan naik. Rohani kita akan naik. Lalai kita ni akan pergi pada ingat. Bila kita kurangkan bergaul, banyakkan berzikir, banyakkan bertafakur. Dalam keadaan macam itu, lalu dikatakan bahawa sehinggalah Nabi ini merasa begitu dekat ataupun dekat dengan Allah. Itulah kesudahan ataupun penghujungnya. Penghujungnya adalah makrifat kepada Allah, iaitu dekat diri dengan Allah Ta'ala. Apabila keadaan ini berlaku kepada Rasul-Rasul, maka bagaimana pula keadaannya kepada pengikut-pengikut baginda? Kalau Nabi pun dengan melalui uzlah, berkhalwah, bagaimana dengan kita? Kita pun mestilah melalui jalan khalwah, jalan uzlah, jalan asingkan diri dengan orang ramai, tumpu kepada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan di sini, bagi kita boleh jadilah perlunya kita mencari guru-guru yang musyrik ataupun syekh-syekh yang murabbi, agar dia mentabiah kita. Dengan cara macam mana? Dengan cara dia ini mensulukkan kita ataupun mengajar kita duduk di tempat sunyi-sunyi, jauhkan kita daripada orang ramai dan banyakkan berzikir agar diangkat rohani kita. Rohani kita boleh angkat. Apa maksud rohani boleh angkat? Kita bukan kena tenaga yang kuat nak angkat rohani, bukan. Bukan pikul berah angkat-angkat ni tak. Rohani kita boleh angkat dengan cara, dengan umpama yang rohani kita ini lalai dengan Allah, lalai, tak ingat Allah. Kita banyak tak ingat Allah, dalam sembahyang tak ingat Allah, dalam keluar dapat rezeki nikmat Allah tak ingat Allah, dan banyak hijab kita. Maknanya kita bila ingat Allah, kena musibah baru ingat Allah. Itu pun kena musibah lepas habis usaha dah baru ingat Allah. Baru ingat Allah. Ada seorang tu, dia anak dia sakit 10 tahun 12 tahun, lama sakit, habis usaha dah, tak ada arah, baru jumpa mai ajak pula. Minta lah, kata, kita pun katalah so mai ajak tengok orang lain kita ni benda tolong dulu. Selama ini tak pernah langsung, ini baru pertama kali. Anak sakit 20 tahun dah, belas-belas tahun dah. Maknanya nak sampai ke Tuhan tu jauh, nak ingat ke Tuhan. Jadi sebenarnya banyak hijab-hijab berlaku pada kita. Banyak hijab-hijab ataupun tutupan-tutupan yang berlaku pada kita, sehingga kita rasa jauh dengan Allah. Maka jalan dia, banyakkan berzikir kepada Allah, asingkan diri dengan orang ramai. Asing orang ramai ni orang macam mana? Orang yang lalaikan kita pada ibadat.
Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Alaikum bijamaah, naklah kamu bersama dengan jemaah. Kamu ni nak uzlah lah, tapi jemaah kena pergi, sembahyang Jumaat kena pergi, majlis ilmu kena pergi, tempat-tempat yang ada ulama-ulama kena pergi. Kerana itu tidaklah orang tu dipanggil tidak uzlah, masih lagi uzlah walaupun dia bercampur dengan sembahyang berjemaah, pergi majlis ilmu dan sebagainya. Akan tetapi di antara para rasul dan pengikut-pengikut mereka terdapat perbezaan, iaitu para pengikut meningkat kepada makam wilayah. Umat-umat Nabi Muhammad kita ni pergi kepada makam wilayah. Makam wilayah ni maknanya menjadi wali wilayah. Jadi kita boleh jadi wali. Wali ni boleh usaha, maknanya sehingga jadi wali. Tapi jangan niat jadi wali tu dengan tujuan nak dapat karamah, biar boleh jalan atas air, bukan tu. Wali ni maknanya orang yang dekat dengan Allah dan orang yang menjadi kekasih Allah, orang yang Allah Ta'ala kasih kepada dia. Dia ni dicintai oleh Allah, bukan dia cinta Allah je. Dia tu dicintai oleh Allah Ta'ala. Ini wali-wali Allah. Maka wali-wali Allah ini adalah orang yang dekat dengan Allah, dan kita boleh usaha nak jadi wali Allah. Usaha kita ni usaha nak dekat dengan Allah, bukan usaha nak jadi wali. Usaha kita cari Allah. Bila cari Allah, maknanya bila sampai wusul ila Allah, sampai kepada Allah, maka orang yang sampai kepada Allah ini dia telah sampai kepada makam kewalian. Makam kewalian. Lalu dikatakan tetapi dia tak boleh jadi makam nubuwah, makam kenabian. Jadi makam nabi tidak. Nak jadi nabi tidak, dia tak akan dapat jadi nabi. Kita ni tak boleh jadi nabi. Dan kalau siapa yang mengaku dia menjadi nabi, maka dia dusta. Manusia itu pembohong kalau dia mengaku dia jadi nabi. Dia tak akan sampai kepada peringkat nabi. Tetapi ada hadis mengatakan bahawa ulama ummati ka anbiya Bani Israel, ulama-ulama aku, yakni ulama zaman nabi, seperti nabi-nabi Bani Israel. Jadi kita seperti nabi-nabi Bani Israel, maknanya dia mendapat kedudukan tinggi. Kalau nabi-nabi Bani Israel ada mukjizat, maka ulama-ulama yang solehin, yang soleh daripada kalangan umat Nabi Muhammad, dia mendapat kewalian, karamah. Itu setakat karamah saja. Maka makam kenabian tidak mempunyai lorong untuk manusia sampai kepadanya. Tak boleh. Macam mana hebat kita beribadat, kita tak akan sampai kepada makam Nabi, dan tidak akan jadi Nabi seseorang itu. Kerana Nabi adalah penutup segala Nabi-Nabi yang lain. Nabi itu khataman nubuwah, la nabiyya ba'di, kata Rasulullah. Tidak ada Nabi selepas daripada aku, maknanya tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul selepas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ia merupakan satu anugerah daripada ilahi. Kerana dia merupakan satu pemberian Allah. Apa dia? Kenabian ni pilihan Allah. Allah Ta'ala yang memilih orang ni jadi Nabi, siapa jadi Nabi. Itu anugerah Allah yang tidak boleh diusahakan. Mereka akan terhenti pada makam makrifat dan rada, yang mana ia merupakan makam wilayah yang tertinggi. Hanya kita, penghabisan kita adalah makrifat kepada Allah. Penghabisan kita ni makrifat kepada Allah atas makam kewalian, bukan makam nubuwah, kenabian, tidak. Maka gitulah kita. Hanya dia khabar jalan nak sampai makrifat, di antaranya uzlah, banyakkan asingkan diri dengan Allah. Sebab tu jarang kita tengok orang nak sampai makrifat ni dia banyak bergaul-bergaul, tidak. Banyakkan dia banyak asing diri. Sehingga kan dikatakan dia duduk dengan tempat orang ramai, ada dia tak ada ada dia ke tidak ada pun sama je. Kalau dia itu bukan terdiri daripada ulama-ulama. Kalau dia terdiri daripada ulama, dia tak ada, memang sangat-sangat terasa. Sebab apa sangat-sangat terasa? Sebab wali-wali ini, kalau dia tu, dia wali, dia ulama, dia syekh. Biasanya syekh ni guru mursyid sebagai contoh, ataupun murabbi. Ada pun guru-guru yang sampai kepada peringkat murabbi ataupun sampai kepada peringkat syekh.
Syekh ini yang dapat menyelami isi hati manusia, anak-anak murid dia, boleh mencabut nafsu yang ada tu, ataupun bukan apa ni, boleh mengobat penyakit-penyakit hati yang hasad, dengki dan sebagainya. Ini Syekh. Begitu juga murabbi ini, dia dapat mentabiah anak-anak murid dia akhlak-akhlak, daripada tidak sabar pada sabar, daripada bakhil kepada dermawan dan sebagainya. Jadi orang-orang yang macam ini ni, maknanya mereka ini orang-orang yang sampai kepada kewalian, ataupun dengan arti kata dia ini alim, dalam waktu yang sama dia ini wali. Maka sampai setakat itu saja. Orang yang duduk dengan dia boleh sampai kepada makrifat. Maka bila kita duduk dengan orang-orang seumpama syekh ataupun murabbi, kalau dia itu seorang ulama, tidak ada dia terasa. Tidak ada dia akan terasa. Maknanya orang-orang yang makrifat, dan apabila dia ada, dapat mencium bau atau dapat mencium kerohanian dia, maknanya dapat terasa akan kerohanian dalam hati. Ini orang-orang yang tu. Orang ahli makrifat ada satu golongan orang ahli makrifat, dia ada, dia tidak ada, sama ya. Dia ada, dia tidak ada, sama saja. Maknanya dia duduk dengan orang, kadang-kadang dia menghilang pun orang tidak ketahui, dia ada pun orang tak ambil berat. Ini satu jenis orang, dia tu makrifat juga pada Allah Ta'ala. Yang satu lagi, kalau dia itu ahli ilmu, dia ini wali Allah, dia syekh, kalau ada dia terasa kerohanian dia, sama ada dia mengajar ataupun kita bersahabat dengan dia, terasa. Tapi kalau dia tidak ada, tidak ada rasa kehilangan, rasa tak sedar, dia tidak ada. Sebab apa? Limpahan rohani itu tidak ada masuk dalam kita. Itu beza dia. Maknanya, jadi itu memang tidak sama. Setengah-setengah kalau kita duduk dengan orang-orang biasa saja, ataupun orang ada ilmu yang setakat biasa, tak sampai taraf syekh, dia ada, kita boleh dengar, dia pun tak dengar pun tak ada rasa apa-apa. Tapi kalau dengan syekh, kalau rasa tak dengar ilmu dia, tak ada, rasa Allah rugi dan sebagainya. Kenapa? Kerana limpahan rohani itu masuk dalam hati kita. Biasanya mereka itu melalui jalan-jalan tabiah, di antaranya jalan-jalan beruzlah. Orang macam ini biasanya orang yang tidak banyak bergaul. Jadi kita demikianlah perjalanan orang-orang yang belajar ilmu tasawuf ini, di antaranya mereka sudah kurang bergaul dengan orang, kerana nak menumpukan hati kepada Allah Ta'ala. Atas dasar ini maka ahli sufi menyebut, sesiapa yang telah mencapai sesuatu maqam dan sentiasa melazimi adab-adabnya, nascaya dia akan meningkat kepada satu maqam yang lebih tinggi daripadanya. Kalau dia dah sampai kepada satu maqam, alam dia punya rohani dia daripada alam mulki kepada alam apa ni, alam apa ni, jabarut, malakut, gitulah, hingga kepada alam lahut. Rohani dia sudah ingat kepada Allah. Bila dia angkat takbir tu, rohani dia memang terbang kepada Allah. Adapun kita ni duduk dalam sangkar lagi, rohani kita tak nak keluar, duduk dalam lingkungan nafsu, dunia, makhluk dan sebagainya. Maka orang yang sudah duduk, dia sudah naik rohani dia daripada dia lalai, nak lebih mudah, daripada dia lalai sudah mari ingat dah kepada Allah. Ketika itu dia menjaga adab, seperti dia melazimkan zikir, meninggalkan maksiat, menjaga makan minum, dan menjaga hatinya tidak buruk sangka pada orang. Dia jaga adab-adab dia, maka rohani semakin naik. Daripada dia sudah lupa kepada ingat. Dalam ingat dia beribadat-ibadat hingga jadi asyik. Lepas pada asyik, lepas tu mari dah cinta. Bila cinta pula, mari pada rindu pula pada Allah. Maknanya dia akan naik sikit-sikit apabila dia ini melazimi adab yang ada pada dia. Maka ini kerana pada peringkat permulaan Nabi SAW sentiasa melakukan ibadat dan sentiasa melazimi adab-adabnya, sehingga meningkat dari satu makam ke satu makam yang lain, daripada satu kedudukan kepada satu kedudukan, semakin naik apabila dia mengekalkan. Baik, contohnya kalau kita, orang bagi kita zikir, contohnya kita pun amal zikir, amal zikir.
Bila kita amal zikir secara berterusan, tak tinggal-tinggal, hati kita akan rasa lain. Dia akan rasa lain hati kita. Kemudian dia mari rasa mula ingat kepada Allah. Lepas tu gemar kita pada ibadat tu mulalah. Kemudian kita ni sedikit kepada sikit gemar kepada akhirat akan bertambah sikit-sikit. Tapi bila kita tinggal pula zikir tadi sebagai contoh, kita pun tinggal zikir dengan kesibukan kita, sudah tak berzikir dah. Tak berzikir. Bila kita tinggal tidak berzikir, benda yang kita sudah ingat dia jadi lalai balik. Lalai balik. Yang kita bila kita amalkan zikir, dia jadi semangat buat ibadat. Dah rajin dah semayang, dah rajin dah baca Quran, tiba-tiba kita tinggal pula. Kita tinggal tu dia jadi lemah balik. Nak baca Quran pun malas, semayang pun dok-dok, dia rasa gitu. Kenapa? Kerana kita ni sudah meninggalkan adab-adab dalam kita perlu melazimi dia. Maka dikatakan di sini Nabi SAW semakin meningkat dari satu makam kepada satu makam yang lain sehingga sampai kepada makam kenabian. Dan makam ini baginda meningkat sehingga makam tersebut sampai kepada peringkat jarak 2 hujung busur ataupun lebih dekat lagi sebagaimana yang telah diterangkan. Maka para pewaris Nabi juga akan memiliki penisbahan tersebut selama mana mereka beradab pada makam yang telah ditentukan untuknya. Nabi pun begitu. Daripada tidak dilantik jadi rasul tu daripada mimpi yang benar, Nabi berkhalwat, berzikir, mengingati Allah, duduk dalam gua sehingga sampai kepada peringkat Nabi, kenabian. Kita pun boleh begitu. Kita ni peringkat awal, kita kena kurang bergaul, tumpu kepada ibadat, banyakkan ibadat pada Allah, dia akan meningkat sampai kepada peringkat wali. Boleh naik macam tu. Kalau Nabi sampai ke peringkat kenabian, maka kita boleh sampai kepada peringkat kewalian. Dia akan terus meningkat pada semua maqamat menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah selain daripada maqam kenabian. Maka kita akan naik mengikut maqam-maqam yang tertentu, tapi tak sampai kepada maqam Nabi. Tak boleh. Itu maqam Nabi ni khusus kepada orang-orang yang Allah Ta'ala pilih sahaja, kita boleh naik jadi wali. Sebab tu orang-orang yang kadang-kadang dia berzikir macam-macam Allah Ta'ala beri. Saya banyak pengalaman orang mai jumpa. Ada seorang tu dia kata, saya ustaz berzikir, saya nampak orang lain tak nampak. Kok ia betul ke tak ia nampak tau. Saya nampak ada orang tapi pakai jubah putih, semayang sekali dengan kita, tapi orang lain tak nampak. Saya seorang yang nampak. Kata ni dah pelik dah. Maknanya kadang-kadang dia kata, saya ustaz macam bercakap. Saya tak bercakap, tapi saya bercakap. Cakap apa? Ada orang pakai jubah putih mari. Aja. Itu boleh tahan lagi. Ada satu orang tu, muslimah, dia datang. Saya bercakap dengan ustaz tiada hari. Tiada hari. Dia cakap, tiada petang, kata. Saya nampak bercakap, khabar ustaz, khabar baik. Bercakap. Kemudian dia kata, kadang saya tidak pergi kuliah ustaz, saya dengar dah jauh. Lepas tu ustaz mengajar saya ilmu satu persatu. Ni ngarut dah. Tapi saya tak kata mu ni ngarut nak kata gitu. Bagus. Tanya betul ke orang-orang lain? Dia tak betul gitu. Cuba selidik apa. Kadang-kadang orang-orang ini dia ada amalan. Kadang-kadang orang-orang ni dia ada amalan. Amalan apa? Amalan zikir di antaranya. Yang seorang tu pergi kat kuliah. Dia mengatakan baru tu, masa dulu. Saya sarankan supaya berzikirlah kalau nak tu berzikir dalam kuliah khabar. Dia dengar malam kuliah maghrib, besok dia pergi kedai. Dia cari buku mengenai zikir. Dia pun baca. Kelebihan ni banyak kelebihan, dia pun zikir. Zikir pening kepala. Sakit berat kepala pening. Lalu dalam keadaan macam tu saya tanya dia, ambil mana zikir? Dia kata pergi kedai beli. Pergi kedai beli zikir. Ada pergi kedai beli zikir. Pergi kedai dia beli satu buku zikir, dia pun baca.
Jadi dia baca, dia tengok ini zikir ni fadilat dia macam ni, zikir ni fadilatnya, dia pun beramal. Dia kata kepala jadi berat, kadang-kadang mari bisikan hati gini macam-macam. Macam dia cakap dengan orang pula. Kadang-kadang ada orang arah-arah benda. Saya kata tinggalkan zikir tu, semua tinggal. Semua tinggal itu. Kita pun bagi zikir barang, ambil zikir ni. Dah tahu ahli ni jadi berat, kau berat mana tahu. Tak mari pas sudah dah lepas pada tu. Maknanya, tapi nak beritahu, kadang-kadang bila kita melalui jalan-jalan ini, sebenarnya apa? Rohani kita naik. Rohani naik, maka mestilah kita kena tengok keadaan-keadaan dia, guru yang akan memimpin tadi. Al-Imam Qastalani rahimahullah ta'ala menyebut dalam syarah beliau terhadap hadis Aisyah yang telah disebutkan tadi. Pada hadis tersebut terdapat peringatan mengenai kelebihan uzlah, kerana ia mampu merehatkan hati daripada kesibukan dunia. Betul. Maknanya bila kita banyak asingkan diri, hati kita jadi rehat. Kita tak banyak dah mikir. Kalau kita banyak bergaul dengan orang, kita mikir si A perangai gini, si B perangai gini, si C perangai gini, D perangai gini. Serabut paling fikir perangai pula. Itu bagian fikir perangai orang. Lalu fikir apa ni, fikir barang-barang pula. Barang ni murah, barang ni molek, barang ni murah tapi tak tahan, barang ni tahan tapi mahal. Mikir tu. Macam-macam duk fikir pula. Habis fikir bagian barang-barang pula. Lepas tu fikir hak bagi yang lain pula, bagi yang barang lain. Macam-macam kita fikir. Tapi kalau uzlah, kita dengan Allah je, jadi rehat. Hati kita jadi rehat. Daripada kesibukan dunia serta mengosongkannya hanya kepada Allah. Ini yang kita boleh kosong. Kita boleh kosong dengan Allah. Sebab hari ni tu tak boleh kosong. Kita ni sebelum pada tu macam-macam hari. Sebelum tu, sebab tu kita nak semayang ni, apa yang kita tengok ni mari masuk dalam kepala. Kita angkat takbir saja, maka macam-macam lalu mari dengan kita. Kita tak ajar nak kosongkan diri kita. Sebab tu orang-orang uzlah ni, di antara perkara dia boleh khusyuk semayang. Di antara dia. Lalu dikatakan bahawa setelah itu akan terbit daripada pancaran hikmah. Bila dia berkhalwah tadi, khalwah ialah keadaan seseorang yang bersunyi diri daripada yang lain, bahkan daripada dirinya sendiri. Maknanya dia duduk seorang diri, sebaliknya untuk Tuhannya, bukan fikir diri dia. Bukan fikir diri dia. Dia duduk ni bukan fikir dia, dia fikir Allah Ta'ala. Macam mana nak cari jalan kepada Allah Ta'ala? Lalu dia khalwah. Kenapa khalwah? Iwasati ke orang, janganlah jumpa orang. Ataupun orang kata ke dia, nak jumpa, nak tubik luar rumah pun malu. Duduk khalwah. Itu bukan, itu fikir diri dia. Dia fikir diri dia, dia nak fikir Allah. Maknanya memikirkan tentang Allah Ta'ala. Ketika itu dia akan menjadi seorang yang baik tingkah lakunya. Dengan jalan khalwah jadi baik perangainya. Jasadnya akan bertindak sebagai penghubung untuk menerima pemberian dari ilmu-ilmu ghaib. Ni daripada ilmu-ilmu ghaib ni, kadang-kadang uzlah ni boleh datang ilmu-ilmu. Dan dari hati pula bertindak mengiktiraf kedatangannya, dan hati menerima kedatangannya. Bermakna uzlah ini boleh membawa kepada datangnya ilmu-ilmu laduni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi lepas